jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Okay guys, di studio kita sekarang ini, podcast Borak Sini Habis Sini, kita bersama dengan seorang penerbit baru Rumah Produksi Merah nama produksi itu, dan buah tangan pertama untuk rumah produksi yang korang patut sokong ni adalah Su-On. Kalau di Jepun kita ada pernah dengar filem Ju-On, tapi di Malaysia sekarang kita dah ada Su-On Dato' Awi. Ini dia tetamu kita. Ada dua orang sebenarnya. Nanti sekejap lagi dia muncul. Mungkin korang akan korang dah tahu dah sebab kita ada punya thumbnail poster, kita dah siar. Tetamu kita hari ini Dato' Awi dan juga Rin Rahim. Selamat datang ke podcast Borak Sini Habis Sini. Terima kasih. Kita berbicara tentang Su-On ni. Ya. Bila dia kata Su-On, orang akan totally akan macam ni mesti ciplak daripada filem-filem Jepun ke apa ni. Mungkin Dato' Awi nak perjelaskan dekat sini. Mungkin adaptasi ataupun macam mana dapat nama Su-On. Nama ini cerita Su-On ni sebenarnya ni semua dalam masa PKP. Idea ni semua datang masa PKP. Didatangkan oleh saudara Haji Boy lah, pengarah dan juga penulis skrip ni. Jadi bila kita dah duduk dalam PKP dalam masa dah 2 tahun, dekat 2 tahun tu, tak ada buat apa-apa. Dan dia datang bawa kita ada satu cerita gini. Saya pun baca cakap cerita ni boleh diperketengahkan ni kan. Dan saya baca pun dalam skrip tu saya pun nak ketawa. Baru baca je. Dan saya cakap mana dapat idea ni, dia pun tak tahu mana kan. Dia dapat mungkin daripada Ju-On. Dia kata Su-On ini adalah sepupu kepada Ju-On. Oh, sepupu Hantu Korea sesat di Taiping. Okay. Itulah dia punya cerita dia lah. Dan saya berfikir dia kata jomlah kita buat. Dia cakap pasal dalam masa sekarang ni PKP ni ramai kru-kru yang tak bekerja, artis-artis yang tak bekerja kan. Dan saya sendiri pun tak ada apa benda nak buat. So fikir-fikir apa benda yang boleh buat dalam masa tu. So investment inilah yang kita invest, kita buat untuk dalam masa yang sama juga dapat membantu kru-kru dan juga artis-artis yang lain untuk terus survive. Bukan maksud artis itu tak boleh survive, cuma kita rasa dapat membantu yang memerlukan, especially kru-kru filem. Jadi itulah yang kita menguatkan semangat untuk buat juga. Tapi bila kita nak buat tu pula tiba-tiba blok lagi, PKP lagi. Berapa lama kita tertunda. Dan bila satu hari itu terbuka dan kita terus pergi ke Taiping, okey jom kita berkumpul di sini dan kita mulakan. Dan ini adalah buah tangan pertama filem. Kita sebelum ni Rumah Produksi Merah dah keluarkan. Dah keluarkan Soputelli. Soputelli dah ada lah. Episod drama semua dah ada. Dan cuma yang ini adalah filem pertama lah. Itulah dia. Cerita sejarah Su-On ni. Bagaimana Su-On ni terjadi. Dan nama tu semua nak kena tanya betul-betul. Tapi dia kata itulah dia. Dia ambil inspired by Ju-On adaptasi ataupun kalau orang tengok pun kenapa ada on macam tu lah kan. Dan untuk pengetahuan semua penonton-penonton dan juga pendengar kita, filem ini, filem Su-On akan bercipam di bawah gam. Aku ni first time dengar cipam ni. Kita nak dengar apa maksud. Mungkin ramai yang tertanya-tanya ni Datuk. Apa maksud cipam ni? Saya sebenarnya benda tu dia berlaku secara tak sengaja. Maksudnya perkataan cipam tu direka pada masa itu ataupun dah ada pada ketika tu. Bukan logat Perak ni. Dia dalam masa yang sama dia memang ada logat Perak. Bila diterjemahkan oleh satu influencer ni. Dia siapa influencer tu? Dia daripada orang Perak juga. Orang Perak. Dia kata orang ramai tanya dia apa sebenarnya cipam ni, sebab saya beranak besar di Kuala Lumpur. IC saya Selangor 10. Jadi saya ni belajar bahasa Perak ni betul-betul dengan arwahnya Muhammad Khalid dalam masa tu. Dan kemudian kita jumpa saudara mara kita yang mana di sebelah Perak tu. Di situ saya train saya punya bahasa Perak, dialek Perak ni. Jadi masa tengah syuting tu saya macam tersebut.
Kalau datang Robert Cipam nanti, itulah perkataan pertama. Macam mana kalau datang? Kalau datang Robert Cipam Cipam. nanti baru kamu tahu kamu nak dia. Okey, maksudnya Cipam tu rupa hantu. Satu benda yang menakutkan. Satu benda yang tak elok, satu benda yang macam bila ditranslatekan oleh satu influencer ni katanya, dia kata Cipam ni seolah-olah macam mayat hidup. Macam mungkin tak elok lah. Jadi itulah secara kebetulan benda tu terjadi. Jadi kadang-kadang yang digunakan dekat trailer tu, hujung trailer tu korang akan nampak filem ini akan berada dekat pawagam mulai bercipam bukan bercipam kalau kita ditayangkan bercipam. Dia boleh jadi macam-macam lah benda tu. Macam poyo can be good, can be bad. Cipam ni pun sama juga. Bercipam. Mungkin lepas ni orang akan guna Datuk, dan orang akan kredit bila orang tanya siapa yang reka Cipam ni. Siapa lagi? Datuk Awi lah kan. Tak sengaja betul. Sebenarnya filem ni dah lama. Maksudnya sebelum Allahyarham Mamat Khalid meninggal. Jadi dikatakan Datuk Awi sebelum nak buat filem ni, Datuk Awi ke Haji Boy, mungkin dia dah present dekat Mamat Khalid untuk buat kebenaran untuk buat filem ni. Mungkin boleh cerita sedikit asal usul skrip dan juga naskah ni. Dia semasa kita dah berbuat lah, bincang-bincang untuk buat yang semua, dan Haji Boy mengambil langkah untuk memberitahu, meminta izin untuk membuat Su'on ni, naskah ni lah. Dan Abang Mamat pada ketika tu dia kata tak apa Jib, teruskan je, buat je, teruskan, abang setuju kan. Abang restu dia, teruskan. Dan Haji Boy masih lagi menyimpan teks tu, dan kita pun buat dalam masa sama tu. Haji Boy menyimpan hasrat dia untuk membuat sesuatu kepada guru dia. Tu yang terjadinya Su'on ini. Dan kebetulan dia tengah buat dan tengah dalam proses, dan Abang Mamat pergi. Jadi itu yang kita rasa macam galat jugalah Mamat tak ada, dan untuk dia datang tonton. Dan saya pun rasa macam saya karakter yang Abang Mamat wujudkan dalam diri saya ni sebagai Hussein tu kan, itu saya dah banner selama berbelas tahun. Jadi saya nak bawa nama tu, cuma tak dapat pelepasan daripada pihak tertentu. Jadi bila saya fikir-fikirkan balik, tak apalah, saya create satu nama Mak Dos tu. Nama Hussein tak boleh dimasukkan dalam Su'on. So nama watak untuk Mak Datuk Dosa. Mak Dosa. Sin adalah dosa. Dalam English dia kata Malay. Bagus. Rin baru sampai. Jemput Rin. Kita dah start Rin, tapi dalam 5 minit macam tu je lah. Tak apa. Kita dah ada. Ini pelakon tadi untuk anak-anak. Anak-anak lambat. Boleh pakai ni. Pakai ni mungkin rapat sikit dengan mic. Ya kan, rapat dengan Abang Awi. Rin dari mana ni? Nak sebut jauh sikit lah sebab lambat kan. Rumah jauh Yang judulnya kat Templar je. Rin sihat? Sihat alhamdulillah. Abang sihat? Sihat. Cantik studio abang. Gitulah. Abang memang idam-idamkan tempat macam ni. Cantik. You suka podcast juga? Borak-borak kan? So okay, kita cakap pasal Su'on lah. Mungkin Rin ada cerita sendiri bila dah ada dapat tawaran tu kan. Apa yang menyebabkan Rin nak sangat berlakon dalam Su'on? Sebab Datuk Awi ke? Sebab duit ke? Maklumlah masa tu PKP kan. Masa tu dia belum kahwin lagi. Kan? Masa tu kalau dekat current je. Sekarang macam dekat macam okay. Of course lah sebab Datuk Awi. Tak ada lah. Kita pula membesarkan filem-filem dia of course. Sebab kita clashing banyak juga projek. Dapat shooting sekali je, lepas tu offer tak dapat. And then bila tim Abang Awi call dia tak tahu watak lagi, dia say yes. Say yes. Belum aku pun dah lepu duduk rumah macam tu kan. Dia tak tahu apa watak dia. Belum lagi. Selepas itu Dek, kau kena bawa watak hantu Korea.
So, macam mana maunya Korea tak ada, kari lah ada lah kan. Maunya. Lepas tu nak kena cakap Korea ke tak nak lah. Malas nak belik-belikkan lidah study benda tu kan. Dah lah tak. Ketika itu belum peminat Korea lagi. Sekarang semua episod tengok. Lepas tu on lah. And then tak, kau kena cakap Melayu. Kita tukar subtitle nanti. Okay, buat skrip dulu. Bila bagi skrip, bahasa Melayu lah. So kita pun study tu je lah. Ingatkan bahasa Melayu biasa lah. Sekali sampai set, dia minta slang tu. Apa kimchi tu? Kimchi. Apa kimchi lah? Durian kimchi punya yang Korea suruh ikut slang tu dekat set. Orang lain dah enjoy semua dalam kepala kita macam dengan phone-nya dengan YouTube-nya nak ikut slang tu kan. Pecang. Macam tu pecang. So, skrip untuk Rin semua macam tu ataupun certain je? Semualah. Dia kena ikut style Korea punya tu lah. Korea bercakap dalam bahasa Melayu. Dia kena cakap tu. Dapat lenggok-lenggok. Dia nak dapat lenggok tu. Kimchi yang dalam 10 hari tak sampai Kita nak cakap pasal pemilihan pelakon. Mungkin Datuk nak bagi tahu yang pemilihan Rin memang tepat dengan watak tu. Sebenarnya pemilihan pelakon kita banyak serahkan kepada pengarah. Pengarah lebih nampak apa yang dia nak. Macam saya ni tengok pada bajet. Faham. Tapi Rin masa tu melonjak-lonjak dengan sebuah drama tu kan. Masa tu kan drama yang viral. Apa? Masa tu dah lepas sebelum tu maksudnya cerita tu dah lama tapi alhamdulillah orang rasa dekat lagi. Kan. Mula-mula dia orang panggil disebut nama Rin Rahim. Saya kata okey, lepas tu saya terfikir. Saya terfikir Rin Rahim Korea ke? Dan berupanya director dia dah tahu cerita dan apa semua kan. Dia dah faham cerita kan. Saya ikut je lah. Apa kemahuan director. Okey Datuk, mungkin nak ceritakan sedikit sinopsis ataupun kita nak fahamkan penonton-penonton ni supaya dia orang faham tentang filem Su-On. Cerita apa sebenarnya? Dia cerita beginilah. Tapi jangan spoiler sikit lah. Macam sinopsis ringkas. Dia cerita kisah rakyat. Saya nak orang datang ke panggung tak payah fikir. Duduk, ketawa, balik, relax. Peluk bini, tidur. dia tak ada masalah. Jangan fikir terlalu deep sangat dan sebagainya kan. Kita ni nak bagi hiburan, kisah rakyat untuk hiburan semata-mata, tak ada lebih daripada itu. Itu saja. Tak adalah pening-pening kepala nak fikir. Lepas tu nak nakut-nakut hantu, nak jadi takut semua kan. Hantu dalam Su-On ini sangat friendly. Dia semua friendly. Jadi saya nak, sekurang-kurangnya kita boleh educate budak-budak ni supaya tidak takut dengan hantu. Itu je. Sekarang banyak sangat orang menakutkan kita dengan hantu. Walhal hantu tak kacau kita pun. Kita je yang kacau hantu. Kau pergilah dapur tu ada momok. Lupa budak datang depan. Jadi, tapi Rin sendiri first time bawa watak hantu ni? Watak hantu macam ada beberapa kali. Cerita seram pun ada beberapa kali. Tapi ini adalah hantu yang sangat unik. I rasa dalam Malaysia ataupun dalam dunia ni adalah hantu paling comel sekali. I rasa itulah I boleh menang kat situ. Betul. Untuk watak hantu I pun macam geram tengok hantu tu. Okey Datuk, cerita sikit sinopsis. Cerita pasal apa ni? Dia kisah gini. Kisah hantu Korea yang sesat di Taiping. Macam mana boleh datang Malaysia? Dia hantu Korea. Kena tengok. Kan betul lah. Kena tengok lah. Itulah buat saya pula ni mudah nak cerita. Buat malam media pula. Hari kita balik beraya. Macam mana balik Kelantan. Mana? So datang. Cerita ni sangat best. Nak tengok hantu Korea ni sesat kat Taiping. Apa bunyinya hantu ni? Jadi orang kampung ni macam-macam cerita lah. Dalam Malaysia ni banyak sangat hantu. Terlalu banyak sangat hantu. Pocong lah, Pontianak lah, apa lagi macam-macam hantu yang ada. Tiba-tiba muncul satu hantu baru, Su-On. So tak lama lagi kita jalan raya tunggu Su-On akan melintas di jalan raya anda. So lepas ni orang tak panggil, dah tak cakap Pontianak tak, Su-On. Takut berhenti selfie pula. Comel sangat. Okay Rin, selain cabaran dia bila ada dapat skrip, bila ditukar pula dekat set, itu satu hal. Mungkin ada lagi cabaran lain, kesukaran
Rin tak ada, saya seronok je shooting. Yelah, satu seronok sebab environment sangat-sangat positif, okay. And then satu lagi kita dah lepuh kat rumah, seronoknya dapat keluar pergi typing kan. Masa tu betul-betul PKP. Lepas dapat buka, kita dah tahun delay berapa lama dah delay. Dan bila terbuka saja, kita orang terus pack jalan, terus on je. Dan kita macam nak pergi bercuti lah. Berkampung terus kat situ, tak keluar dah. So itulah kesempatan yang kita dapat keluar dan tarik nafas lega. Seronok typing pula tu. Memang udara diorang segar kan. Okay, apa ni, berbalik pada soalan cabaran. Oh ada. Satu, ada dua yang I memang geram je. Kita masa tu I rasa I tak pernah shooting. Kalau pernah shoot dengan abang pun, dia tak ada banyak scene. Tak ada. Macam abang, kita orang berselisih je. Yang ini kita satu scene. Satu, yes, I memang kena jujur. I rasa satu Malaysia tahu I kalau I memang peminat Abang Awi. Oh ya. Nyanyi lagu sejati sikit. Abang Awi, Kak Era, Kak Jan Azdin. I memang kalau jumpa I macam gigil. Dah okey sikit lah kan. Terima kasih. Baru tahu ni, saya baru tahu. Kalau tidak dulu tak boleh ni duduk sebelah bercakap ni. And then satu set dengan pelawak-pelawak hebat. Oh my god. Dan I tahu kita tak boleh spoil, kita tak boleh tergelak sebab kesian kat diorang, benda diorang selalu bagi spontan. Lagi-lagi Abang Ropi. Apa nama dia dalam cerita tu? Miss Nin. Gila. Dia gila. Miss Nin. Miss Nin. Dia daripada mana? Ropi. Ropi dia memang otak dia memang jadi. So kita sebagai pelakon, lagi pelakon baru, adik-adik diorang pula tu, kita tak boleh tiba-tiba gelak. Memang kena sepuk lah. So cabarannya Rin kena tahan lah. Kita pula hantu yang kena pandang dia macam nak makan kan. Itu antara cabaran. Tak ada cabaran sangat, tapi cabaran lah tu. Tapi itulah. Tapi saya rasa semua team bagi komitmen yang sangat bagus lah. Especially Heroin lah. Dia memang on set dia akan in character. Lalu dia tenang je kan, dia tak ada nak main-main, tak ada apa. Habis dia okey. Dia punya diri lah. Lepas tu dia keluar balik, dia suon lah. Gitu. Kita suka macam gitu. Sebab jangan time-time on set tu dengan handphone lah, apa benda. Sorry. Jap. Tapi kita suka macam tu. Dia very professional. Okay. Sebab Rin ada kat sebelah. Cuba kau ramai lagi. Semua pun profesional. Abang memang pandai beli jiwa. Saya berdepan dengan ramai pelakon-pelakon. Saya dapat bezakan antara pelakon dengan kelakon. Kelakon tu. Jadi kalau kelakon ni dia buat dengan tak rela hati lah. Dia macam okay, aku datang set, duduk, tak nak campur orang, go on phone, bla bla bla. Ada pelakon macam tu? Tanya dia. Dia akan jadi macam tu sekiranya environment negatif. Negatif. Kalau negatif dia boleh rasa kan vibe dia kan. Kita pelakon macam sponge kan. I sangat sensitif. Cepat kalau itulah. Tapi kita bila positif macam monyet lah kat set. Tapi best. Memang best lah. Memang best lah. Shooting tu best. Okay, dalam filem ni ada penampilan khas Wings. Idea siapa tu? Mungkin idea pengarah juga. Pengarah ni dia ambil kesempatan daripada apa yang ada. Siapa yang ada, okay, siapa yang ada je ketiga itu. Dan saya fikir kan, masa tu kita tak ada buat apa-apa. Wing pun tak ada buat apa-apa. Cakap why not kan, tolonglah my first project ni kan, my baby ni. So dia orang kata okay. Dia pun datang support. Dan dia orang bagi sangat best punya commitment. Watak dia orang apa? As Wings lah. As a Wings. As Wings lah. Itu yang dia orang kebetulan lalu di kawasan tu nak main kat Pekan tu. Jadi janganlah cerita. Saya tak cerita habis. Bagi dia suspect tergantung. Nak main kat Pekan tu. Jadi dia lalu kat satu kawasan perkampungan ni. Dan di situlah berlakunya. Tapi comel lah scene tu. Comel kekek lah. So sikit je lah watak untuk scene tu. Tak sampai habis lah. Maksudnya Datuk kena hati-hati sikit. Gerak. Oh sorry, besar sangat ke saya. Allah. Tapi kita ada tetamu-tetamu khas lagi kan? Banyak lagi cameo. Kita Era Fazira. Era Fazira bawa watak apa? Watak bunian. Zainab. Dia watak bunian datang dan si Mak Dosa ni nak bercinta dengan dia. Tu, tapi tak jadi percintaan tu, tak jadi. Dia lari sebab ada sebab. Ada sebab. Kena tengok. Yang sebab tu kena tengok. Tapi senang lah sebab Era
jadi kawan dengan Awi mungkin orang senang, kata senang. Saya masa senang. tu panggil dia sekali. Betul. Dan dia kata okey, dia nak membantu. Alhamdulillah. Sebenarnya watak tu kita bagi nak bagi satu influencer ni, tapi macam hal ada berlaku. Dan bila kita call Era, dia kata okey, datang. Oh, sekarang influencer banyak masalah Alah kalau yang ini pun pandai nampak point. Tak, orang kata macam tak jadi ambil influencer sebab bayaran ke ataupun kerenah dia orang. Mungkin Datuk nak perjelaskan kat sini. Okey. Okey, statementnya. Kita gini, dalam industri ni pertama kita bekerja, kita selalunya orang nak satisfaction, kepuasan. Kepuasan ni dengan kerana keikhlasan dan kerana minat yang mendalam. Bukan kerana pengaruh. Kerana dollar sign ni sangat-sangat lah. Kadang-kadang macam saya pergi, saya cukup cerita ni bagus kan, untuk diri kita, untuk memulakan kerjaya kita, untuk melonjakkan lagi, bagus, bayaran berapa apa semua tu belakang cerita kan? Bayaran belakang cerita belakang cerita. Sebab apa, kita nak tengok dulu production ni siapa, dengan siapa kita berganding. Itu kalau kita betul-betul into kerjaya itu. Tapi bila kita tak ada apa-apa, lakon pun macam ala-ala kayu je, tapi kita nak demand tinggi-tinggi, saya rasa tu benda yang tak bagus lah. Untuk industri tak bagus lah. Sebab orang akan menonton, dan penonton sekarang dah boleh menilai sangat-sangat. Dia orang dah tahu dah ke mana arah cerita ni. Dia orang dah tahu pelakon tu boleh berlakon, tak boleh berlakon, reaction muka, semua akan tertulis di media sosial penonton. Jadi kita kena berhati-hati lah. Kalau kita tahu kita punya limit di mana, kita buatlah benda yang limit kita saja, jangan lonjak. Sampai satu hari baru kita tahu, ini dulu saya mula-mula berlakon dengan dia. Saya tahu keadaan. Tapi sekarang ni number one saya kagum. Sebab dulu bila sebut dulu Rina jangan marah. Sebelum kenal tak apa. Dulu bila panggil je kan, ada juga pengarah-pengarah kata tak nak lah Rin. Tapi sekarang ni dia, maksudnya siapa yang tak nak? Datuk ke siapa? Dululah. Oh, dulu lah. Kenapa orang tak masa nak? tu pelakon baru dulu. Dulu-dululah. Betul, ni cerita tapi betul. Tapi bagilah tahu kenapa. Masa tu belum cuba tahu. Boleh dia perbaiki. belum boleh lead pada ketika tu. Sekarang ni bila saya tengok dia, ya Allah, dia ni punya perubahan memang 360 degree. Alhamdulillah. Saya cakap wow, dahsyat dia ni, dahsyat. Dia berani buat. Dan I boleh jadi macam-macam. Dia Alhamdulillah. macam-macam. Jangan cik bagi kelakar je. Lately ni makin tu mungkin makin comel. So diorang bagi yang lawak je. Lawak pun tu boleh. Dia macam-macam saya tengok dia punya drama dan apa semua, saya cakap wah dia memang. Ini ikhlas ya, bukan kerana dia menjadi salah seorang pelakon dalam Suon. Ini ikhlas, kebolehan dia, talent dia sebagai seorang pelakon itu, dan ini perlu diangkat. Janganlah baru duduk depan kamera saja dah rasa diri dia popular. Siapa tu? Okey, berbalik pada tadi, mungkin lepas ni produksi rumah produksi merah dah serit nak ambil influencer ke? Bukan serit. Kita tak nak menjadi sebahagian daripada mereka-mereka yang mesti kena ada 1 juta follower baru kita nak ambil. Kita tak nak jadi sebahagian daripada itu. Kita nak tengok pada talent. Talent yang bagus, kebolehan yang bagus kita ambil. Walaupun dia punya 5 orang saja dia punya follower ke benda. Tapi kerana kebolehan dia kita akan ambil. Betul. Kadang-kadang kalau kita ikut sangat benda tu, nak kena ada 1 juta baru boleh jadi pelakon. Tapi kau macam kayu. Untuk apa? Kan? Tak boleh. Ini bukan benda yang sihat. Datuk, saya ada baca banyak juga komen-komen dekat trailer tu kan. So ramai yang support untuk kembalikan semula franchise macam Kampung Pisang, franchise Hantu Kalimah. Mungkin lepas ni Suon ni akan jadi macam franchise juga dengan mengambil latar belakang Kampung Pisang. Kita sebenarnya berangan lah untuk meneruskan legacy Suon ini. Dan kita akan buat yang sebenarnya begitu rupa juga, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama juga saya dalam usaha untuk cuba mengambil Husin tu kembali kepada hak saya. Sebab saya takkan nak biarkan Husin tu biar begitu saja.
Sebab sekarang ni kalau saya nak menggunakan Pergi mana-mana pun orang masih lagi sebab, Usin. Sebab Usin ni sekarang kepunyaan Astro. Jadi saya nak ambil balik Usin tu untuk membawa satu nama Usin the Movie. Sekian-sekian. Selepas ni? InsyaAllah, Selepas ni akan ada Usin the Movie. Kalau tak boleh, atau saya Mat Dosa the Movie. Mak Dosa okey lah. Mat Dosa Mat Dosa tu sebenarnya watak yang unik sebenarnya kan. Kalau bahas sikit watak tu. Dia gini, Mat Dos ni dia tak jauh beza sebenarnya dengan Usin punya karakter. Saya sayangkan Usin punya karakter tu sebab saya bawa karakter tu dah belasan tahun. Jadi bila kita nak bawa dalam cerita Mak Dos ni, macam mana cara saya nak bawa Mak Dos Usin kan? Jadi tak banyak jauh beza. Saya kena juga bawa watak tu supaya orang boleh mengimbas mengenang kisah-kisah zaman-zaman zombie kamu pisang waktu zaman arwah Muhammad Khalid kan. Dan kita cuba alihkan sedikit dengan namanya kepada Mak Dos. Dan InsyaAllah lah. Tapi impian saya adalah untuk membawa Husin itu kembali ke layar perak. Amin. Okay Rin, Ya, mungkin nak cerita semasa berlakon. Mungkin ada cerita-cerita kan. Tapi orang katakan klise pula saya cakap kalau berlakon je cerita hantu mesti aku akan rasa macam benda-benda yang pelik seram ke. Itu klise mungkin ada ke? Tak ada. Tak ada kan? So far alhamdulillah saya sangat tenang walaupun syuting malam tempat dalam hutan. Ya Allah, dalam hutan aku siap bawa kemah. Aku tahu aku mesti dah lama nak bahagia aku bawa kemah masuk hutan tu. Kena panjat pillar, duduk atas pillar. Ya, tempat-tempat sangat takut. Tapi alhamdulillah saya tenang je. Tak ada apa. Bila kita masuk satu tempat, bila aura tu tak best, kita akan rasa kan ini I buat macam tengah hari shooting kat situ. Dia orang ni lagi lah yang datang Pontianak mengilai waktu malam lah apa. Sebenarnya pada saya lah kita jangan ingat dia. Kalau dia ingat kita ingat dia ingat kita. Itu masalahnya kan. Jangan ingat dia. Tenang, kita nak buat kerja, kita minta kepada Allah, aku nak buat kerja kat sini dah sudah. Ini kadang-kadang ni orang lebih daripada hantu pula. Itu susah. Okay Datuk, lokasi filem Suon. Typing. Typing ya? Typing. 100%. 100% typing. Okay, kenapa typing? Banyak sebenarnya kalau cerita-cerita macam ni, kisah dialek sebelah-sebelah Perak ni kan, saya rasa typing Kuala Kangsar adalah satu tempat yang kampung yang best lah. Ketenangan, tak ada banyak gangguan lalu lintas. Kampung dia dah terbiasa. Macam kalau kita orang nak masuk buat cerita di Kuala Kangsar, orang Kuala Kangsar tu sendiri dah tahu berlakon dah. Dia orang jadi ekstra yang dah tak perlu diajar. Jadi yang di typing ni pun kita import daripada Kuala Kangsar datang untuk jadi ekstra yang tak perlu diajar. Dia orang tahu dah. Sebab dah berbelas tahun yang dia orang ikut cerita-cerita cerita kisah hantu yang dibawa oleh Muhammad Khalid lah, arwah. Tapi lokasi tu sama tak dengan lokasi yang pernah digunakan oleh sekejap. Sekejap. Ini dah putih jahit. Ini kalau tak ada lampu ni tak cantik. Okey. Ini penting pun. Dia sampai kat sini. Semua kat sini. Okey, nak sambung? Apa dia? Lokasinya pernah digunakan oleh Allahyarham yang di typing ni tak ada. Yang di typing ni kita ambil lokasi fresh. Di Ketuk Kilang Kilang Arang. Pernah juga digunakan tapi tak pakai dalam filem. Ada last tu masa credit title Kilang Arang di dalam cerita apa? Satu cerita tu tapi kita tak guna, dia masuk dalam credit title je sikit-sikit belakang tu. Dan kita gunakan yang ini pula, kita tak ambil yang dalam kilang tu, kita ambil di luar kawasan. Jadi tak pakai lah, orang lain tak pernah pakai lah maksudnya. Okey, ramai pelakon ya yang terlibat dalam filem ni, antaranya Ropi, Azli Senario, Nadia Mustafa, Aceh, Syawani, Joey dan ramai lagi lah kan. So overall bila Datuk tengok, saksikan sendiri filem ni sepenuhnya, puas hati dengan lakonan dia orang? Manusia ni memang tak pernah puas. Dan saya pun rasa macam saya sendiri dalam tu pun saya tak puas. Tapi alhamdulillah untuk naskah ini saya rasa macam okey. Permulaan saya okey. Dia orang bagi satu komitmen yang best. Ya pada pandangan seorang producer lah. Setiap
pelakon-pelakon ni kalau dia orang bagi satu komitmen yang bagus, itu adalah satu kepuasan untuk kita balik tidur dengan lena. Kalau ada di antara mereka ni yang pelak yang lock yang apa ni kan, jadi kita orang rasa macam alamak, macam tak best. Jadi yang apa yang berlaku pada dalam set dan artis-artis yang ada ni semuanya okey, semuanya best kan. Jadi itu semua dah cukup. Yang lainnya kita serah pada Allah lah. Datuk sebagai penerbit, adakah selalu orang kata duduk dekat set untuk perhati Saya ni? pun berlakon. Oh yalah. Tapi mungkin yalah kalau tak ada scene untuk Datuk, Saya memang ada. Saya akan datang. Akan datang. Macam scene dia dengan Pontianak, saya dah sampai. Waktu malam-malam tu dalam hutan tu, saya datang, saya tengok apa benda. Kita nak tengok juga apa anak buah kita buat. Especially saya nak duduk sebelah pengarah, nak tengok. Nak bincang, nak kita tukar-tukar idea, tukar-tukar pendapat. Dan saya suka teamwork. Saya tak suka orang yang kepit file, duduk kepit skrip dan dia rasa dia seorang yang bagus. Saya tak suka. Tak suka, Saya suka team, bekerjasama, bekerjasama untuk mendapatkan kata sepakat yang lebih baik lah, insyaAllah. Rin, nak jadi hantu bukan senang you kena tunggu berapa lama untuk make up apa semua. Mungkin nak ada persediaan tak untuk benda tu? Tak ada. I punya make up tak sampai 5 minit dah. Senang je make up I dia. make up sangat make up senang senang dah. je. I sangat selesa hidup I dengan baju besar tu. Dengan make up habis dah. Tak ada pun mesin aku tepek sini. Kalau ada orang make up orang lain kan, Habis anak kuat kena kuku cantik je kan. nak kena panjang lama sikit. Kuku Rin ada effort sikit. Sebab bila kita nak shooting, bila nak start satu projek, kita dah ada beberapa pengalaman. Kita dah tahu, kita tanya dulu make up macam mana. So bila make up simple, kita boleh datang lambat-lambat sikit. So timing dah cantik. Dan kuku, masa meeting tu diorang pasangkan kuku. Ini masalah hidup aku ni. So I pergi sendiri cari dekat GM kuku yang masuk daripada terus. tampal. Sebab ada pengalaman yang dah berlakon kuku tak ada satu. Nak cari mana? So I dah tackle problem tu dulu. So I sangat bahagia. Senang. Tak payah make up, rambut sarung je. Baju, sarung rambut. Susah weh kalau Tepek, jadi tepek. cantik. Nak buat rambut kat mana? Okay, Alhamdulillah. Penggambaran berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Lebih sikit lah. This okay lah. Cukup masa, tak ada apa-apa. Cuma adalah kita punya penat tu pasal kadang-kadang sampai pagi lah, nak ngejarkan time semua kan. Sebab kita tak nak terlebih time ni kan. Kita bajet tak apa nak bagus sangat. Terus terang je. Hantu malam je pula. Hantu tu belah malam je. Tapi so far okay. Tak adalah gangguan hujan, ribut tu, alhamdulillah tak ada. Cakap pasal bajet, berapa kos penggambaran semua sekali? Alamak. Tak payah cerita. Kalau nak share tak nak. Tak payah itu kita. Tapi untuk permulaan kira Sesedap macam rasa. Sesedap rasa. Kita dalam masa yang sama juga kita cuba untuk tidak kedekut dalam mempromosikan filem ni. Dan insya-Allah kita akan pergi ke panggung-panggung semua. Ada rangka promosi. Ada. Saya akan cuba selitkan kod mana pun sebab saya punya konsert ada dah berapa bulan ni dekat ni. Jadi saya kena celahkan juga kat mana-mana untuk sampai promosi ni sebelum saya pergi konsert. Memang pengsan lah time konsert tu. Can do it abang. Pengsan. Macam Ari, ada satu lagi mungkin cerita lah sikit. Kongsikan pengalaman yang tak dilupakan ke, atau apa yang Rim belajar daripada filem ni ke, ataupun apa saja cerita-cerita yang tak boleh dilupakan sepanjang set ni penggambaran? Semua benda tak boleh dilupakan, especially benda-benda yang positif. Lepas tu kita pula macam family, sebab kita memang dekat situ outstation. Itu je 2 minggu. Dan kita ada makan-makan kat bawah ramai tu, ingat bang. So itu antara benda yang tak boleh dilupakan. Dan memang dia punya vibe memang sangat positif shooting tu. Yang Rim belajar, Rim memang suka berlakon satu set dengan otai-otai. Tak kisahlah pelawak ke apa, I akan tengok. I tak halal I curi-curi sikit cara fokus dia, cara semua benda lah, cara behaviour dia kat set, macam mana professional dia. Benda-benda tu I ada curi-curi juga. Dan satu benda I belajar, I tahan gelak lah. Gambar Ropi tu. Gambar Ropi dengan Abang Joey. Saya sendiri pun susah nak tahan gelak. Saya ni dengan Ropi memang ada satu karen yang jahanam. Tengok muka dia pun dah nak gelak. Dia memang bagi saya cakap dengan dia, bila saya duduk dengan dia, bagi can aku gelak dulu. Saya aku gelak puas dulu kan. Allah, cakap bila dah tengok muka dia punya reaction tu. Yang dia buat muka anjing tu lah. Allah. So ada semua dalam filem ni ada kena tengok. Ada, ya Allah. Dan itu surprise je. Itu memang
Macam Dia mana? tak plan kita Tak ada plan. bagi. Sorry. Dia tak ada. bagi. Masa tu scene yang Kamarul datang naik boats tu dengan stylenya, dia boleh communicate tanpa kita orang tahu, kita tak tahu dia communicate style anjing. Dia bayangkan dia macam mana, tak tahu nak buat, dia kena tengok Itu kelakar. gampang. Dia kena tengok ni. Wajib tonton support local movie guys. Saya tak boleh. Saya dengan Ropi daripada dulu zaman-zaman zombie tu kan. Saya memang saya duduk belakang ni pun saya tak tahan ketawa. Tapi dia ni boleh tahan ketawa. Dia boleh tahan. Saya tak boleh tahan. Takut kena lempang. Dia berapa kali nak kena buat pula aku ni kan. Saya cakap dia minta maaf lah. Bagi aku ketawa apa-apa. Lepas tu baru tahan. Lepas tu bawa muka ya je kan. Membayangkan muka dia pun kita rasa kelakar. Kelakar kan. Dia tu memang dia memang legend lah dia. Inilah Datuk, bila Haji Boy dekat situ sebagai pengarah, kemudian orang akan nampak dekat trailer tu, orang akan samakan dengan naskah filem daripada Allahyarham Muhammad Khalid. Mungkin ada perbezaan yang Datuk sendiri, ini perbezaan yang you guys akan nampak dekat Suon. Sebab dia orang akan membanding-bandingkan. Perkara membanding tu memang akan timbul lah. Itu memang kita tak nafikan lah. Ya, Haji Boy pula belas tahun bekerja dengan Muhammad Khalid sebagai assistant director. Jadi memang kalau saya rasa kalau diorang nak cakap kopi pun saya tak boleh buat apa. Benda tu memang kisahnya begitu, kisah rakyatnya begitu, dialeknya begitu, pelakonnya pun pelakon itu. Kan, Waninya, Ropinya, sayanya ada dekat situ. Jadi tak adalah 100% kopi. Bukan short memang Abang Mamat, komik short dia memang dahsyat lah. Dan Haji Boy ni adalah assistant director kepada arwahnya Muhammad Khalid. Dan mungkin ada sedikit yang orang kata persamaan itu kira halal. Pada saya halalkan. Tapi Ri nampak komen semua diorang tak ke negatif arah perbezaan membanding-bandingkan. Ri nampak diorang terubat rindu dan diorang tak sabar nak tengok. Which is benda tu sangat positif. And then bila fikir balik, dia anak murid betul, kan? betul. So of course dia ikut guru dia. So ada juga usaha untuk menyambung legasi Allahyarham. Saya kembangkan lagi. Apabila Suon ini tercipta, sebenarnya saya terfikir tu saya cakap saya nak teruskan legasi Husin tu tadi kan. InsyaAllah ini permulaan yang bagus lah untuk saya buat Suon ini. Kemudian saya akan teruskan. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya perlu ambil permission. Kena ambil permission daripada Astro, keluarga arwah Abang Mamat sendiri untuk saya bawa watak tu. Kan? Watak tu bila Abang Mamat bagi je Husin, kamu nak buat macam mana ni Husin? Dia panggil saya Husin. Kamu nak buat macam mana ni Husin? Okey bang, sekejap saya fikir. Baca skrip. Okey bang, saya nak buat gini. Jadi saya di antara orang yang create watak Husin tu. Dia hanya bagi nama dan saya yang carry watak tu. Jadi Abang Mamat kata okey, maintain yang ni. Dia melihat Abang Mamat ni pula dia mengarah cerita komedi dalam keadaan serius. Pening kepala, kita bukan komedian kan. Pening kepala saya kan. Dia pernah muka serius dia instruct orang buat gini. Oh mati aku cakap kan, aku ni bukan komedian, macam mana aku nak buat ni. Rupanya di sinilah psikonya untuk kita study diri kita, keluarkan apa yang kita ada untuk membantu pengarahan beliau. Untuk membantu createkan watak tu tadi. Supaya watak tu lebih hidup, lebih berjaya. Jadi alhamdulillah sikit kita bawa bila kita terlebih Husin tone down sikit. Jadi dia control kat situ. Jadi tu alhamdulillah itulah watak dia. Dan yang ini yang saya nak kena bawa. Mula-mula saya rasa macam saya cakap Husin dah pergi dah balik bersama dengan Abang Mamat, ya kan. Tapi bila permintaan dan juga komen-komen ikhlas daripada orang mengatakan dia orang rindu dengan karakter itu, dia orang rindu dengan naskah Abang Mamat, dan saya rasa kalau tak anak dia mungkin Haji Boy yang ataupun ada seorang lagi pun di bawah tangan Abang Mamat juga. Itu kemudian kita sebut nama dia. Tapi tak lepas daripada kritikan sosial, kalau kita nampak filem ni, kalau penonton-penonton yang mungkin pulang menonton akan terimbau dengan konsep
di mana dialog-dialog tu sendiri yang nak menjentik beberapa pihak, nak menjentik beberapa peristiwa yang boleh mengingatkan kita tentang isu-isu semasa dalam filem ni. Mungkin Datuk nak cerita pasal kritikan sosial. Itu sebenarnya berlaku di dalam mana-mana juga persembahan filem. Dalam proses kita sedar atau tidak sedar. Tapi kita sebenarnya bukan nak orang memikirkan tentang itu. Kita nakkan orang santai saja. Tonton, jangan memikir, tak payah fikir panjang, relax, ketawa sudah. Yang lain-lain itu adalah lontaran-lontaran skrip yang kadang-kadang dia berlaku. Contohnya ada satu, saya terpaksa cerita lah. Sekarang orang ingat kita menulis pula. Tidak. Dia berlaku spontan. Contohnya macam kisah Zainab dengan Mak Dosa ni. Mak Dosa menceritakan tentang dia, orang tak suka dia sebab apa? Sebab dia buat kerja MLM. Jadi bila sebut MLM je, Zainab ni orang bunian pun lari. Takut lah dia pasal MLM. Jadi benda ni memang berlaku. Bunian sebenarnya lagi. Bunian pun itu kisah dia. Jadi ni ada yang betul, ada itu yang macam betul. Relate dengan masyarakat lah. Benda tu yang dia berlaku konsep tu seharian di dalam dunia yang nyata. Jadi ini saya panggilkan kisah rakyat. Cerita ni adalah kisah rakyat, kisah yang berlaku di dunia yang nyata. Dia tak ada nak kita nak create fiction sangat, tak ada. Ni nyata semua. Carin, message yang ingin disampaikan dalam filem ni, Rin rasa apa? Untuk watak Rin keseluruhan, tak kisah. Yang Rin nampak dalam cerita ni, good thing is budak-budak lepas ni jumpa hantu, selfie. Sebab terlalu over which is I memang penakut. So bila aku tengok cerita tu macam lah, dia jangan panggil. So itu antara mesej yang Rin nampak jelas kat dalam tu. Relax. Hantu sebenarnya bayangan yang kita daripada perasaan sendiri. Exactly. Kita jangan terlalu over takut. Dan jangan anak-anak kita jangan dimomokkan dengan perkara-perkara ni. Kau pergi ke dapur tu dia ada momok. Jangan. Tak perlu. Kita nak itu alam dia dan dia tidak boleh masuk alam kita pun. Kita mungkin boleh masuk tetapi ada cara Tapi dia tak ganggu kita dan kita pun tak ganggu dia. Sudah, tak ada. Tak perlu nak takut-takut lah. Datuk, mungkin ada target kutipan ataupun kita nak tanyalah tentang target kutipan. Mestilah juta-juta. Tapi kan setengah orang akan memikirkan tentang apa dia punya status untuk kejayaan sesebuah filem. Adakah sebab kutipan ataupun trending dekat social media ke, ataupun macam mana dari segi pendapat Datuk? Dari sudut business, kutipan lah. Itu dari sudut perniagaan kan. Daripada sudut lainnya kemungkinan trending tadi pula, kerana orang viral kan. Benda tu wow, dia punya wow factor tu daripada sudut lain. Tapi daripada sudut perniagaan, of course lah kita mencari satu angka yang bagus. Kita puas hati kepada seorang businessman. Ini dia kepuasan dia dan kejayaan dia. Datuk ada target berapa kutipan nak? Berangan je. Okey, angan tu percuma Datuk. Saya berangan Berjuta-juta lawan. Juta-juta lah. Kan orang mengambil daripada Polis Evo. Biasanya macam ni tau. Bila Polis Evo meletup, filem selepas tu akan berangkai. Maksud orang pergi ke Pawagam kan, ramai yang pergi ke Pawagam. Ada filem baru, orang akan pergi macam tu. Itu kita mengharap Datuk Awi kot. Kita berdoa hari-hari mengharapkan sesuatu benda yang bagus lah, positif lah. Sebab orang dalam masa yang sama sekarang ni kita dah tak ada satu cerita lawak. Dah kita lihat tak ada satu cerita lawak. Yang ada pun semua macam Polis Evo style lah. Ini lawak-lawak kampung macam ini tak ada. Selepas arwah pergi, kita mencari, tak ada. Dan saya mengharapkan supaya ini dapat mengisi kekosongan mereka yang agak tense di rumah kan. Betul. Bergaduh laki bini ke dengan tunang ke dengan girlfriend ke ataupun family problem ke. Duduk datang tengok, tenangkan fikiran. Relax, relief. That's it. Itu je. Okay. Sebelum kita nak mengakhiri podcast kita, dah lama rasanya. Datuk Awi lagi lah lama tadi. Okay, tak apa. Jangan mention. Mungkin ada 5 minit. Senang hati je. Okay, mungkin perkembangan terkini Rin sekarang ni buat apa?
perkembangan terkini selain kejap kembang kejap kuncup sekarang ni. Rina akan dapat baby. Dia akan dapat baby kan. Dia berapa bulan dah? Belum doakan. Doakan. Sebab dia ada sebabnya nanti buat perkembangannya so on. And then ada few cerita lagi. Ni edit I tak ingat, nanti kena tengok IG balik. Lepas tu alhamdulillah Allah sampaikan rezeki yang tak disangka-sangka, which is industri yang Rin paling tak suka, Rin paling tak nak sekali. Dia datang dekat dan I buat dengan penuh passion. Apa dia? Which is business. I Nak tak jual suka apa? pegang phone. Rin jual hygiene wash. Benda tu dah 3 tahun. Tapi 3 tahun dah? Dah 3 tahun. Tapi Rin buat dan online auto je. So Rin tak letak that energy. Produknya apa? Hygiene wash. Untuk lelaki perempuan. Oh, faham. So bila Rin lepas kahwin ni, dia punya semangat ke arah situ lain. So I put that energy luar biasa. So Rin fokus dengan apa yang Allah bagi lah. Dia memang daripada dulu suka meniaga Dulu meniaga kambing kan. Rin tak suka niaga. Kambing perap. Rin niaga tu Dulu semua mak bapak punya. Dulu masa awal-awal saya kenal dia ada buat apa kambing bakar. Kambing bukan kambing, rooster. Rooster Rooster. Nak raya je rooster. Rooster. Ya Allah, dari dulu mak dengan kakak rajin niaga. So kita nak support. Tak apalah aku belas. Tapi jangan suruh aku buat kerja. Aku bagi tahu je korang yang handle. So I tak suka niaga. Tapi yang ini walaupun dia dah 2 tahun kita letak staff buat, tapi kita nampak demand tinggi dan semangat tu sampai dan Rin buat daripada A to Z balik, buat kerja-kerja staff dan dia punya feel the best. Buat teruskan. Sekarang perniagaan ni especially macam artis tu ada juga peniaga. Saya production je lah. Dulu saya buat kambing perap, ayam perap semua. Saya rasa saya stop kan. Sekarang saya tak production. tak dapat nak fokus lah. Saya tak boleh nak fokus nak benda-benda macam itu, bukan bidang saya lah. Jadi saya tengah tak apalah. Saya fokus on production lah. Konsert, filem. Ni dululah, biarin dulu. Yang penting kita nak bercipam Di Pawagam moh kita bercipam. Moh kita bercipam. Hashtag dia apa? Hashtag dia moh kita bercipam. Hashtag dia apa moh kita bercipam. Rin, bila aku first time baca tu macam bercipam apa ni? Bercipam kan? Macam kalau salah lebut salah sebut ni lain kan. Cipam okey. Okey, nak seru kepada semua penonton kita, mungkin Dato' Awi nak cerita apa yang benda yang menarik suruh dia orang datang beramai-ramai mulai 6 Julai ni. 3 hari lagi ni. 3 hari. Mesti dah first ni. Moh. Mari kita tengok suon kita yang cantik molek ni. Hantu Korea yang sesat di taping, tapi ada keropok Korea. Rupa kari. Tapi korang jangan lupa datang dan tonton filem suon 6 Julai ini. Bawa seluruh keluarga korang, InsyaAllah, dan happy sama-sama. Garanti puas hati, garanti terhibur. Katanya dalam filem ni Dato' Awi pun ada sumbangkan satu lagu. Nyanyi lagu Layan terputus tali. Layan putus tali. Kenapa lagu tu Lagu tu saya nyanyi dalam album santai saya. Lepas tu lagu Alicat kan? Lagu tu lagu Alicat. Tapi pengarah dia nakkan lagu tu juga nak linkkan dengan cerita berduaan tu lah. Okay. Belanja dah sikit lagu tu. Sikit je. Berarak mendung ke lambu, mengikut dah. Kamu nak start record. Okay, Rin. Aduh. Kau sambung. Rin sambung. Kau sambung lah. Janganlah, Rin nyanyi ke laut. Okay, kata-kata akhir daripada Rin pula. Kata-kata akhir daripada Rin, korang kena dalam hidup korang seminggu tu at least 2-3 kali korang kena layan cerita yang sangat chill. So I trust you all guys tu dekat luar tu ramai yang asyik-asyik tengok cerita stres, hidup kau stres, cerita pun stres. Bertahun-tahun kau simpan negatif aura yang stres tu, kau datang wayang, kau tengok suon, kau keluar ketawa sambil beraya-raya. Alright guys, thank you so much Dato' Awi sudi datang. Rin, thank you so much. Dan jangan lupa guys, mulai 6 Julai ni kita bercipam ramai-ramai, betul lah. Ya, tadi dia cakap aku cipam ni benda yang mengerikan macam tu. Macam dia boleh dia macam moh kita bercipam kan. Maknanya moh kita ramai-ramai
macam-macam. tu. Macam kita nak pergi ke sesuatu tempat, dia boleh jadi macam-macam perkataan sebenarnya. Dia macam contoh, lu ni poyo macam poyonya macam bestnya gitu. Dia best, can be bad, can be good. Mau kita bercipar ramai-ramai, mau kita ramai-ramai menyemak kat situ macam tu. Itulah kita memenuhkan tempat ke. Itulah kita kata tadi, apa-apa Cipam tu kena kredit dekat Dato' Awi ni. Dia tak lama lagi dia yang cipta perkataan tu. Dia akan masuk dalam kamus Dewan Bahasa tak lama lagi. Okay guys, thank you so much for watching dan juga yang mendengar podcast Borak Sini habis ini. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Alright. This is how we do this.